وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya muliakan para ustaz-ustaz di sini, para ulama-ulama di sini, yang saya hormati pengurusi SMI Islam ini ataupun naik pengurusi ataupun orang-orang yang berada di samping beliau, pembantu beliau, dan juga yang saya kasihi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi beri peluang kepada kita untuk kita teruskan kehidupan kita di dunia dengan sementara ini, untuk kita berbekalan yang terbaik. Itu sebelum kita balik ke nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada beberapa perkara yang perlu kita selesaikan. Di antaranya adalah amalan. Sebab dengan amalan sajalah Allah Taala akan terima. Jadi di dunia ini Allah datangkan bermacam-macam ujian, bermacam-macam godaan. Kita tak nak, mahu tidak mahu, maka kita terpaksa mengharungi ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kaya akan diuji dengan kekayaannya, orang miskin akan diuji dengan kemiskinannya, orang yang sederhana akan diuji dengan kesederhanaannya. Banyak sangat dalam Al-Quran Allah terangkan, Allah beritahu berkali-kali bahwasanya kamu datang di dunia ini adalah semata-mata untuk diuji. Ahasiban nasu an yusrafu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia ini menyangka bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja mereka mengatakan kami dah beriman? Dan sebelum mereka ini akan diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala lah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan. Dia berluakum untuk menguji kamu, siapakah yang paling baik amalan dia. Jadi Allah datangkan kita di dunia ini sebagai ujian. Kalau lepas ujian Allah, maka kita akan dapat syurga Allah. Jadi sabar inilah penentu segala-galanya. Sabar ni ada 3. Sabar dalam mentaati perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan sabar terhadap bala bencana Allah Taala. 3 sabar. Sebab tu Allah berfirman dalam ayat yang tadi saya baca tadi, surah Al-Asr, 4 golongan ini illal ladzina amanu. Pertama, orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan yang kedua orang yang melakukan amalan kebaikan. Wa tawasaw bil haqq, dan orang-orang yang berpesan pada benda yang hak, iaitu la ilaha illallah, wa tawasaw bis sabr, berpesan-pesan dengan sabar. Sabar ni sangat tinggi nilai di sisi Allah. Banyak sangat Allah beritahu dalam Quran, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Taala bersama dengan orang sabar. Dan juga balasan apa Allah akan bagi terhadap orang sabar ni, wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira muttaqiina fiha 'alal ara'iki la yarawna fiha syamsan wa la zamharira. Dan balasan mereka balasan mereka adalah syurga disebabkan mereka ini bersabar. Dalam tafsir kata sabar terhadap perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Apa balasan dia? Jannatan, syurga yang mana di dalamnya waharira, yang berpakaian sutera. Allah. Sutera ni pakaian yang paling mahal sekali.
Dan orang lelaki pula diharam dan pula pakai sutera. Jadi nak tunjuknya betapa tingginya sutera ni, Allah Ta'ala bagi pakai dekat dalam syurga je, benar dalam syurga atau dunia tak benar. Muttaqina fiha 'alal ara'iki la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Mereka akan duduk berteleku di dalam syurga. Duduk menyangga. Dan bantal-bantal yang dibuat daripada barangan-barangan yang empuk. Duduk menyangga sedapnya. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Dalam syurga tak ada mandang. Mereka tak akan lihat matahari. Matahari pun tak ada, malam pun tak ada. Habis cerah begitu. Nak kata cerah macam lampu ni tak, lampu nampak dia cerah ni. Nampak daripada punca dia tak. Tapi dalam syurga cerah saja, punca tak tahu mana. Mereka tak nampak matahari. Pusat ke matahari, kalau dah matahari tak nampak, bahang matahari lagi tak ada. Wala zamharira, dan tak pula sejuk sangat. Tak sejuk dalam syurga. Tak sejuk sangat macam dulu kita kesejukan main air lalu dah. Dan tak pula panas. Wadaniyatan alaihim zilaluha wa julilat qutufuha tadlila. Dan teduhan-teduhan mereka yang mana pohon-pohon tu hampir dengan mereka. Mereka nak ambillah buah mana saja tanpa larangan. Allah, inilah syurga untuk Allah sediakan untuk orang yang bersabar. Jadi kita bersabar di atas ujian Allah. Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, sabar dalam ujian pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita dapat harungi ataupun kita dapat tempuhi ujian Allah sabar ini, maka kita akan dapat melihat. Saya beritahu, Allah beritahu dalam Al-Quran, untuk orang sabar ni satu syurga khas disediakan sabar. Jadi mudah-mudahan kita tergolong dalam orang-orang yang sabar, insya-Allah. Sama-sama kita dapat. Nah, kita sambunglah sikit pengajian ini. Hari itu nak pukul 8 kan? Jadi kita sambung balik. Kalau yang ada kitab kat saya sini, hadis yang ke-23. Tak tahu lah mana. Tak apalah, saya bacakan dia punya matan. Wa rawaina fi sahih Muslimin an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli salama min ahadikum sadaqatun wa kullu tasbihatin sadaqatun wa kullu tahmidatin sadaqatun wa kullu tahlilatin sadaqatun wa kullu takbiratin sadaqatun wa amrun bil ma'ruf sadaqatun wa nahyun 'anil munkar sadaqatun wa yajzi min zalika rak'atani tarka'uhuma min ad-duha. Dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim daripada Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, berpagi-pagilah di atas setiap sendi-sendi daripada salah seorang daripada kamu adalah sedekah. Setiap sendi kita ni ada tuntutan, dia pun nak juga sedekah. Fa kullu tasbihatin sadaqatun. Jadi dia beritahu macam mana nak sedekah ni untuk setiap sendi dalam badan manusia ni ada 360. Banyak doktor ada sini. Betul ke tak? Tapi kalau ada dalam kitab beritahu itu memang sahih. Kawan kita cek dalam internet, dia kata ya betul. Memang betul lah. Kalau Nabi dah beritahu itu, tak usah nak kaji-kaji lagi lah. Kaji tak apa. Kaji untuk beriman tak apa. Jangan kaji macam orang kafir. Dia kaji, dia nak lawan pula. Nak lawan pula kuasa Allah Ta'ala. Banyak tuan-tuan, kalau kita kaji, kalau kita mendalami usul Quran, Masya Allah, orang boleh, manusia, apa teknologi yang datang di zaman sekarang ni semua berpunca daripada Quran ni. Tak ada benda lain pun. Yakinlah. Bila dulu saya tak tahu juga, tak yakin juga, tapi bila belajar usul tafsir ni baru nampak. Satu zarah yang boleh ditengok tu dengan mikroskop itu, Allah Ta'ala dah beritahu dulu lagi, zarah ni satu benda yang tak boleh dibagi dah. Jadi dalam kaji boleh tengok dengan mikroskop. Rupanya berpunca daripada Al-Quran. Jadi biarlah cerita tu tak sambung.